faham mudah zalim macam tu. Jadi tak payah kita keliru. Okay. Jadi golongan yang ada kuasa ni, bila dia menggunakan kuasanya ke atas orang yang tiada apa-apa, itu berlakunya zalim. Sebab tu jangan tanya orang zalim ni, jangan tanya orang yang buat, tanya orang yang kena. Kan? Tanya orang yang buat, atas kami tak zalim, kami buat betul dah. Tak boleh. Sebab itu kita ni, kalau di sudut pemerintah dengan rakyat, tanya siapa? Tanya rakyat, bukan tanya pemerintah. Tanya pemerintah, dia takkan mengaku pasal dia kata aku buat ni ikut undang-undang. Kami buat ikut prosedur, pergi mahkamah dululah begini-gini. Tapi perbuatan itu menindas. Bila rakyat merasa bahawa diri dia dizalimi, maka pada waktu itulah berlakunya zalim. Sebab itulah soal pemerintah ni kena tanya siapa? Kena tanya rakyat, bukan tanya pemerintah. Dia rasa tenang, dia rasa aman, dia rasa selesa, dia rasa jiwanya tidak resah, gembira ni, kat mana jawapan dia? Datang daripada mulut rakyat. Barulah benar. Kalau rakyat kata kami rasa aman, rasa seronok dengan pemerintahan, baru jawapan dia betul. Kalau rakyat kata kami tak rasa selesa, kami diancam, kami dizalimi, ada hak kami yang diambil, itu jawapan dia. Jangan tanya hak atas. Jangan hak atas memang dia jawab kami buat betul dah, kami buat betul dah, kami sayang kamu ni, sebab tu kami buat begini, gitu dia kata. Itu sebab soal zalim tak zalim ni, tanya orang yang dizalimi, tanya orang yang kena itu. Pasal dia tidak akan berlaku daripada bawah ke atas, dia akan berlaku daripada atas ke bawah. Kan? Pemerintah yang zalim ialah termasuk dalam 6 golongan. Zalim ni kita pernah discuss dah bab ni. Macam mana berlaku zalim? Tak ada sebut dah. Zalim ni berlaku bila Allah Ta'ala senang je, bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Yang keduanya hadis Nabi SAW. Kan? Nabi SAW sebut tentang lau anna Fatimata bintu Rasulillah sariqat laqata'tu yadaha. Tu dua ni prinsip ni kita nampak keadilan dan kezaliman. Adil ni bila mana? Bila Allah sebut dalam Quran, kita boleh mengadili seseorang itu walaupun dia musuh kita. Kita boleh berlaku adil ke atas seseorang walaupun dia berbeza pandangan. Kita boleh berlaku adil, memberi hak kepada seseorang walaupun dia tak sependapat dengan kita. Kalau sebegitunya berlaku, maka adil. Kalau tidak berlaku, maka zalim. Banyak orang yang tak sependapat dengan kita, adakah dia menerima hak yang sama, dia adili dengan sama seperti mana orang yang sependapat dengan dia? Kalau itu berlaku, maka itu yang dikatakan adil. Yang keduanya, adil ini dilihat bagaimana? Dalam hadis Nabi SAW, iaitu Nabi kata, kalau anak perempuanku Fatimah melakukan kesalahan, aku sendiri menghukumnya. Itu konsep keadilan yang diajar oleh Rasulullah, iaitu kita mengadili seorang itu seadil-adilnya dengan hukuman yang setimpal, sekalipun dia kawan kita, sekalipun dia keturunan kita, bahkan sekalipun dia anak kita. Ini anak-anak orang ini terlepas belaka, kawan-kawan dia semua terlepas belaka. Yang lawan dia cari sampai lubang cacing kesalahan, kan? Sebesar-sebesar zarah salah kita ni dicari, dibesarkan sebesar gajah. Itu kesalahan-kesalahan mereka sebesar gajah dikecil-kecilkan sehingga sebesar kuman, tak nampak. Maka konsep beginilah yang dikatakan zalim. Senang faham ayat ni, kan? Bila kawan dia selamatkan, bila musuh dia berbeza, dia kenakan. Itu yang dikatakan zalim dan adil, diajar oleh Allah dalam Al-Quran. Yang keduanya, kata Nabi SAW, golongan yang kedua masuk neraka tanpa hisab, iaitu orang yang fanatik perkauman. Orang yang perkauman fanatik dia terhadap perkauman dia sempit. Dalam bahasa Arab dipanggil asabiyah.
Nabi dalam satu hadis yang panjang pernah ditanya tentang asabiyah ni. Ya Rasulullah, apa asabiyah ni apa? Kan, Nabi jawab. Nabi kata asabiyah ni sebenarnya kalau cintakan kampung halaman, cintakan keturunan, cintakan kaum sendiri, bangsa sendiri, itu bukan dimaksudkan dengan asabiyah. Kan, tak salah kita sayang kepada kaum kita, sayang kepada bangsa kita, sonok bangsa kita, serba boleh belaka. Dengar cerita dia ni boleh panjat gunung Everest, kita pun sonok. Boleh berenang daripada Selat Melaka sampai Selat Inggeris tu, bukan dekat Selat Inggeris aja, Selat Melaka pergi sampai Selat Inggeris tu, lagi sonoknya ada bangsa kita begitu. Kan, kemudian kita pula asal bangsa kita ni boleh sampai tahap terbang, pergi terbang naik sampai ke Marih, oh sonok. Maknanya itu tak dikatakan asabiyah, kata Nabi. Bukan itu yang aku maksudkan, kata Rasulullah. Bukan itu yang dikatakan salahnya asabiyah perkauman tu, kata Rasulullah. Asabiyah ni bila kamu tolong kawan kamu, keturunan kamu, bangsa kamu tu dalam benda-benda yang jahat, kamu tolong dia, kamu pertahankan dia, kamu bela dia juga, kamu sokong dia juga kalau dia buat jahat. Itu baru asabiyah. Dia buat jahat, jangan sokong. Bukan kata keturunan kamu, anak kamu, kamu tak boleh sokong. Dia buat jahat, kena hukum dengan seadil-adil. Kalau kamu tolong dia juga, kamu sokong dia juga, dia buat jahat, kamu dah tahu dia buat jahat, maka kamu ni orang yang asabiyah, maka kamu masuk neraka tanpa hisab, kata Rasulullah. Wal'iyadzubillah. Ini kita kena faham ni. Maknanya tak salah kalau kita membantah, kita mencegah kemungkaran yang dibuat oleh kaum kita. Jangan tutup kesalahan. Bahkan kita suruh adil. Ada orang berpendapat bahawa kalau kita bantah sebangsa dengan kita dalam perkara mungkar, kita dianggap pengkhianat. Ada orang dalam masyarakat kita timbul pemikiran sebegitu. Dia kata kalau kita tak setuju satu-satu kawan kita ni yang mana bangsa dengan kita, dia buat jahat, kalau kita cerita kemungkaran dia, kita dianggap sebagai pengkhianat. Sebenarnya kita cerita kemungkaran itu kerana kita tak mau termasuk dalam golongan orang yang asabiyah ni ya. Tapi orang tuduh kita sebagai apa? Pengkhianat bangsa. Tu zaman sekarang dia pusing, dia twist pemikiran orang. Sedangkan mereka tak sampai hadis ni yang Nabi melarang bahawa kita ni jangan sokong benda-benda kezaliman, jangan sokong benda-benda maksiat dan mungkar yang dibuat oleh bangsa kita. Kalau ada buat, tak boleh sokong. Kalau sokong juga, bermakna kita tu asabiyah, perkauman fanatik yang akan masuk neraka tanpa hisab. Kan? Ya. Pandai orang sekarang ni, dia twist benda tu. Sedangkan kita tak berani nak ceritakan kemungkaran. Diam kita, tertunduk kita bila melihat kemungkaran yang dibuat oleh saudara kita. Kan? Islam tak ajar sedemikian. Bahkan Islam suruh kita adil dalam beri sokongan. Yakni adil dalam beri sokongan bagaimana? Kalaulah orang bukan Islam sekalipun minta hak dia diminta oleh orang bukan Islam. Orang bukan Islam minta hak dia, yang mana hak itu dijamin oleh agama, bukan dilarang oleh agama, yang boleh dibenarkan oleh Islam, maka kita kena bagi hak dia, kena sokong dia. Adapun orang Islam, kalau dia buat jahat, tak boleh sokong. Ibn Taymiyah dia sebut dalam kitab dia, innallaha yansuru al-hukumah innallaha yansuru al-hukumah al-adilah walau kanat kafirah. Innallaha la yansuru al-hukumah al-zalimah walau kana muslimah. Ibn Taymiyah kata apa? Allah tidak akan tolong mana-mana Allah akan pertahankan mana-mana kerajaan yang adil, sekalipun kerajaan itu kerajaan yang bukan Islam. Dan begitu juga Ibn Taymiyah kata, innallaha la yansuru al-hukumah al-zalimah walau kanat kafirah. Allah akan tolong kerajaan yang adil sekalipun dia bukan kerajaan Islam. Tu Ibn Taymiyah kata.
Allah akan tolong kerajaan yang adil sekalipun dia bukan orang Islam. Dan Allah tidak akan tolong kerajaan yang zalim sekalipun kerajaan itu kerajaan Islam. Orang Islam jadi ketua. Itu bahaya tu. Ibn Taimiyah pesan ancaman yang dahsyat, nak bagi kita mudah faham bahawa bab adil dan zalim ni cukup ambil berat sungguh-sungguhnya oleh Allah Ta'ala. Allah sungguh pandang-pandang sungguh dalam bab adil dan zalim. Kan? Fanatik termasuk dalam golongan asabiyah yang sempit. Kan? Asabiyah yang sempit bila kita membantu dalam hal-hal mungkar, maksiat. Kemudian yang ketiganya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pemimpin yang sombong, ketua yang sombong. Sifat sombong ni sifat iblis, sifat syaitan. Sombong ni macam mana? Disebut dalam satu hadis, Rasulullah kata la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk syurga barang siapa yang ada dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar zarrah. Nabi kata tak masuk syurga. Sebab itulah iblis yang duduk dalam syurga tu keluar syurga. Allah halau dia. Jadi kalau orang yang belum masuk syurga ada sombong, takkan can masuk syurga. Orang yang belum masuk syurga adanya sifat sombong, takkan can masuk syurga. Orang yang ada sifat sombong walaupun duduk dalam syurga dah ada sifat sombong, dihalau keluar daripada syurga. Tu berlaku kat iblis. Betul Nabi kata, Nabi ancam dengan hadis ni takkan masuk syurga lah orang yang ada sifat sombong. Sebab itu kita, sebab sifat sombong ni sifat hanya layak bagi Allah. Al-mutakabbir, hanya layak bagi Allah. Al-kibriya'u ridai wal-azamatu izari faman nazaghani wahidan minhuma alqaituhu finnari. Sombong itu pakaianku, kata Allah. Wal-azamatu, rasa besar diri ni, megah ni, ialah tali pinggangku, yakni seluar ni, di belah pinggang ni. Barang siapa yang mengambil salah satu daripada sifat ini, kata Allah Ta'ala, alqaituhu finnar, masuk neraka lah dia, aku campak ke dalam neraka. Maka sebab itu sifat sombong tak boleh ada. Dan sifat sombong ni pun macam zalim juga. Pasal apa? Pasal sifat sombong ni dia rasa lebih. Dia berlaku kat atas orang yang rasa diri dia lebih. Penguasa, macam sebut pemerintah yang zalim. Pasal apa dia jadi zalim? Pasal dia rasa diri dia lebih kat atas orang. Kelebihan yang dia ada tu lalu dia guna untuk menyusahkan orang. Itu zalim. Betul tak sombong pun? Orang yang sombong ni bila dia rasa diri dia lebih kat atas orang lain. Macam iblis. Macam mana jadi sombong? Pasal dia kata apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku rasa diri aku ni hebat pasal engkau ciptakan aku daripada api, Adam daripada tanah. Tu dia rasa diri dia lengkap. Dia rasa diri dia lebih. Itu kalau kita ada rasa diri kita ni ada lebih kat atas orang, kita cepat-cepat redakan. Jangan biar. Takut kita disombong. Walaupun kita sembahyang kita lebih, walaupun harta kita lebih, walaupun cerdik kita lebih, walaupun pangkat kita lebih, yang Allah Ta'ala kurnia kepada kita di dunia ni, tapi kita kena redakan siap-siap. Jangan biar lama-lama akhirnya dia akan timbul sombong kita. Sombong ni bila berlaku bila Nabi sebut hadis ni. Nabi sebut la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu zarrah. Takkan masuk syurga orang yang ada sebesar zarah. Sombonglah hati dia daripada minal kibr. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau kita nak pakai baju lawa, nak ada bergaya sikit, nak pakai kasut mahal, ada duit nak beli kasut mahal setahun sekali, pakai baju elok, adakah itu sombong? Maka Nabi pun jawab. Nabi jawab, dia kata, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka indah. Jadi maknanya kita ada kelebihan dunia ni tidak dikatakan sombong. Contohnya orang tu ada duit sikit nak beli iPad, tak ada masalah. Bukan maknanya ada iPad tu sombong. Sombong ni bukan dilihat pada zahir,
tapi dilihat pada attitude, perbuatan kita, attitude kita. Kemudian Nabi jawab, al-kibriya itu, sombong itu sebenarnya batarul haq wa ghamtun nas. Sombong ni berlaku dengan attitude kamu. Macam mana berlaku dengan attitude? Iaitu bila kamu dengan kelebihan yang kamu ada, kamu tolak kebenaran, tak mau dengar benda baik, tak mau dengar nasihat orang. Alah, hang nak bagi nasihat aku, hang tahu mana semaya aku ni, gitu. Hang nak bagi nasihat aku, hang pangkat apa, hang jaga tandas ya, aku ni CEO. Maya kelebihan yang kita ada lalu kita menolak kebenaran yang datang daripada pihak lain, maka itu dikatakan sombong. Jadi maknanya kalau ada pangkat, adakah orang yang berpangkat sombong? Tidak. Orang yang berpangkat ni sombong berlaku dengan perbuatan dia, iaitu bila dia ada pangkat, dia tak mau dengar saranan daripada orang bawah. Itu sombong. Jadi orang yang ada pangkat boleh dalam Islam? Boleh. Orang ada duit nak pakai baju kereta besar, boleh tak boleh? Boleh. Sombong ni bila apa? Bila dia ada kereta besar, lalu dia tak terima pandangan kawan dia yang pakai kereta kancil. Itu. Hang pakai kereta kancil, hang tak cerdik, kereta pun tak boleh mampu beli macam aku, tu pun nak bagi pandangan kat aku. Itu bersombong. Jadi dilihat pada attitude. Wa ghamtun nas. Sombong ni berlaku bila mana? Bila kamu merendahkan orang. Kelebihan yang kamu ada, kamu rendah dan pelecehkan orang lain. Itu sombong, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermakna apa? Bermakna kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, dari sudut harta, dari sudut pangkat, dari sudut kemampuan, dari sudut material, dari sudut kebendaan, itu tidak menggambarkan maksud sombong. Kalau orang tu nak ada duit, nak beli baju cantik, tidak salah dia pakai baju cantik. Kalau orang tu dia pandai, dia bijak, lalu orang angkat dia jadi pangkat, pegang pangkat yang hebat, kedudukan yang tinggi, tidak salah dalam agama. Bila dia salah, bila ada pangkat, ada kelebihan tadi, lalu dia menolak kebenaran, lalu dia mempelecehkan orang lain. Itu yang dikatakan sombong, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau apatah lagi orang yang ada kuasa, ketua, pemimpin. Dan sebab itu saya sebut dia sombong ni bila ada orang ada kelebihan, dia rasa diri dia lebih. Sebab itu kita ni bila orang angkat pun tak boleh sombong. Pasal apa? Pasal diangkat ataupun diberikan amanah jawatan itu bukan satu kelebihan, satu bebanan. Sebab itu kita kena anggap orang yang dipimpin ni, dia kena anggap bahawa jawatan, pangkat, kedudukan ni bukan satu kelebihan, ialah satu bebanan. Hang tanggung satu lagi dosa, hang tanggung satu lagi bebanan yang akan mungkin hang buat dosa. Kami tak akan ditanya esok di akhirat benda-benda macam ni. Hang dan tanya. Kita harta sama banyak, anak sama banyak, isteri pun sama banyak, tapi hang tambah satu lagi jawatan, kami lepas dah. Itu. Itu maknanya orang itu kena sedar. Jadi kalau dia sombong, takkan masuk surga, kata Rasulullah SAW. Kemudian yang keempatnya, ahli perniagaan yang khianat. Orang yang masuk neraka tanpa hisab ni, orang yang buat bisnes tapi dia tak jujur, khianat. Mengkhianat dalam perniagaan dia, tidak jujur dan tidak amanah. Buat bisnes menipu. Nabi kata orang yang buat bisnes menipu ni falaisa minna, bukan daripada umat kami, kata Rasulullah. Kan? Tapi nak mengambil untung boleh tak? Nak mengambil untung tak salah. Islam tak melarang. Kita bekerja mengambil upah, Islam tak larang. Kita bisnes mengambil keuntungan, Islam tak larang. Kalau buat bisnes tak ambil untung tu bengong. Beli barang RM5, jual RM5. Kita pun tak boleh pergi berhujah dengan kawan kita tu. Kita kata apa? Hang kalau berniaga ikhlas, jangan ambil untung. Salah hujah kita begitu. Sebenarnya kita yang niat baik dalam berniaga, niat untuk mengambil untung, tidak salah dalam Islam. Orang yang berniaga memang nak ambil untung. Orang yang beri sumbangan servis khidmat boleh mengambil upah, Islam tak larang. Jadi bila kita kata kat kawan kita, hang ni kalau kerja ikhlas jangan ambil gaji, tu pandangan yang salah. Kerana niat mengambil gaji, kerana usaha kita, servis kita, tidak salah dalam Islam, tidak salah dalam niat ketaatan. Begitu juga orang yang buat bisnes mengambil untung daripada barang jualannya, tidak salah daripada niat ketaatan.
Memang Islam suruh, boleh. Kita pula pergi buat hujah, hang kalau ikhlas berniaga jangan ambil untung. Itu kita yang salah cakap begitu. Kita yang salah. Itu kena lagi faham. Tapi yang salahnya, yang mengambil untung berlebihan. Skru 50 rupang, bantai 500 ringgit. Tu tak boleh lah. Skru besar ni 5 rupang ya. Dia bantai